Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian.
Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menuntun kita sampai hari ini beribadah bersama-sama. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan Ibu Esther
yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menerjemahkan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Daniel yang menjadi liturgos dan semua teman-teman yang menjadi singer, memainkan musik, juga menata video dan audio untuk ibadah kita pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi. Mari, sebelum memulai aktivitas kita datang bersekutu dalam doa bersama. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi atau tanya jawab diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 akan diadakan HUT Komisi Wanita melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mengajak ibu saudari untuk dapat mengikutinya. Ibadah doa pagi GKA Immanuel Malang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Bagi yang tidak sempat mengikuti pertemuan pada hari Sabtu, dapat mengikuti pertemuan pada hari Minggu dengan materi pembinaan yang sama. Minggu depan, tanggal 23 Januari 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tikyo dengan tema Iman dan Pencobaan. Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan Imlek dengan mentransfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp5. Contoh, Rp100.005. Terima kasih untuk bantuan saudara-saudara bagi korban erupsi Gunung Semeru. Sehingga pada tanggal 10 Januari, gereja kita telah mengirimkan bantuan melalui Sinode GKA sebesar Rp4 juta. Bantuan akan segera disalurkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaikan hati saudara-saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu ketiga. Seperti biasanya, kita akan mengumpulkan persembahan diakonia. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang akan memberikan persembahan, bisa memberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp2. Contoh, Rp100.002. Mari kita mendukungnya. Demikian warta kita pagi hari ini. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah anugerah Tuhan buat kita semua kalau kita boleh menikmati kebaktian demi kebaktian, kebaikan demi kebaikan, serta kesehatan yang kita miliki. Mari kita mengucapkan syukur dan kita pakai semua ini untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk di dalam saat teduh.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita dari Mazmur 66 ayat 1b sampai 2. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Untuk votum dan salam, ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptanya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberi hormat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat pada Allah. Padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan Dia Maha Tinggi. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami boleh dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan, kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Berkatilah ibadah ini sehingga menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan memohon pengurapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan, Yesus Tuhan, aku datang. Mari ku Ku
dalammu, lepas miskin kini melimpah, lepas dosa masuk dalammu. Padamu ku datang, dari gagal dan kehinaan. Yesus Tuhan, aku datang, masuk mulia dan rahmat salib. Padamu ku datang, dulu derita kini sentosa, lepas ombak ini tenanglah, tak mengeluh namun bermazmur. Padamu ku datang. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami orang berdosa, terima kasih di dalam keberdosaan kami boleh mengaku kepada Tuhan, kami bersalah di dalam perkataan kami, pikiran, dan hati kami. Kami bersalah di dalam banyak aspek yang kami bisa menyakiti sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami juga mengambil hal keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ampunilah dosa kami. Biarlah Tuhan Kau terus menolong kami untuk kami hidup sesuai yang Kau mau. Terima kasih kasih-Mu yang besar boleh membawa kami kepada pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dari 1 Petrus ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebagai petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto
dan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto. Mari kita memuji jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Ada tangan Tuhan yang akan membangunkan anak Tuhan yang tergeletak. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku sekalian, 主内弟兄姐妹们平安， bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita sekali lagi merenungkan firman-Nya. 感谢神的恩典，给我们再一次有机会一起来思想主的话。 Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. 请我们一同低头祷告。 Tuhan, kepada Engkau yang sudah menjadi juru selamat dan penolong kami, sekali lagi kami berseru. 主啊，我们再一次向你呼求，因为你是我们的主，是我们的救主。 Mohon Tuhanlah yang mendengar doa 求 kami, 你听我们的祷告， melindungi dan memberi kekuatan khususnya kepada kedua hamba-Mu yang lemah ini. 求你施恩怜悯，加添你软弱的仆人，使你力量， Agar dia boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. 让他们可以在你手中成为你可以使用的器皿。 Dengarkanlah doa kami Tuhan. 主啊，求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们祷告奉耶稣基督的名求的， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah ayat 弟兄姐妹们，我们今天要一同思想一节的经文， dengan tema yang cukup jelas dan sederhana yang sudah dibuat pihak gereja. 这是教会已经给我们一个很清楚、很简单的一个主题， Yakobus dan surat Yakobus. 那就是雅各跟雅各书。 Kita baca dari surat Yakobus pasal pertama, dibacakan ayat yang pertama. 我们一同来念雅各书第1章第1节。 Saya bacakan berdasarkan versi terjemahan baru. 那么我要用和合本来念这一节的经文。 Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. 做神和主耶稣基督仆人的雅各，请上住在12个支派之人的安。 Sekian dulu pembacaan 好， firman 我们 Tuhan. 读经就到此。 Saudaraku sekalian, hari ini kita akan
bicara mengenai Yakobus dan surat Yakobus. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天要提到雅各跟雅各书。 Kedua hal ini sebetulnya ada kaitan yang sangat erat. 其实呢，这雅各跟雅各书有很密切的关系。 Untuk mengenal Yakobus, kita harus membaca surat Yakobus. 我们要认识雅各，我们就一定要念雅各书。 Dengan membaca surat Yakobus, 我们念雅各书， kita boleh makin mengenal mengapa Yakobus mengambil pola dan pelayanan begitu. 那我们读了这一切以后，我们就会更明白为什么雅各要写下这个雅各书。 Saya ambil aja sebuah contoh yang sederhana 我 saja. 举一个很简单的例子， Bagaimana Yakobus itu bahkan sampai mati syahid, mengkorbankan jiwanya. 为什么雅各因为最后为主殉道呢？ Sudah tentu itu karena iman kepercayaan dia. 当然，这是因为他对主的信仰。 Tetapi penyebabnya adalah ada imam, ada orang Saduki yang tidak senang kepada dia. 问题是因为有撒都基人，有一些祭司不喜欢他， Pada zaman itu yang berkuasa itu adalah orang Saduki. 因为那个时候有掌权的是这些撒都该人， Mereka mempunyai kekuatan politik. 他们有这个政治的权利。 Itu sebabnya mereka membuat sebuah alasan, mereka cari kesempatan, kemudian Yakobus itu dibunuh. 所以他们找各样的理由来让雅各结果为主殉道。 Salah satu sebabnya 其中一个理由， karena Yakobus itu membela imam-imam yang miskin. 因为雅各这是为这些贫穷的祭司来辩服。 Dengan demikian saudaraku sekalian kita bisa tahu pola kehidupan dari Yakobus. 从这里我们可以看见雅各的生活的情形。 Dengan mengenal kehidupan dari Yakobus, 从雅各的生活里面， kita banyak sedikit bisa mengenal mengapa Yakobus menulis surat Yakobus. 我们就可以清楚知道为什么雅各要写这个雅各书。 Sepucuk surat yang menyampaikan berita perdamaian karena ada ketegangan yang terjadi di dalam gereja. 雅各书讲到这和平的信息，表现了当时在教会里面所面对的紧张的情形。 Ketegangan ini khususnya di antara mereka yang lebih kaya dan lebih miskin. 这个紧张的情形就是分别在有钱的和贫穷的。 Ketegangan ini salah satunya kita boleh baca dengan jelas di pasal ketiga. 那么在第3章雅各书，我们就看见为什么会有这种紧张的这个情形呢？ Pasal ketiga 第3章 sesungguhnya bukan bicara mengenai lidah. 其实不是要提到有关舌头， Pasal yang ketiga sesungguhnya bicara mengenai ketegangan tak kala dua pihak saling menyerang dan menyalahgunakan lidah. 其实就是讲到说有两种的这个情形，就是贫穷跟这个富足的在那里有发生很紧张的这个气氛和争执。 Hari ini kita sudah tentu tidak mungkin mencakup semua ini. 当然，我们今天不能很广泛的来分析这个事。 Paling sedikit kita kembali lagi ke pasal 1 ayat yang pertama. 最少我们再回到雅各书第1章第1节来。 Surat Yakobus terkenal dengan pembukanya yang sangat singkat dan sederhana. 雅各书很出名，是因为它的一开头呢是这么的简单简述，但是非常的重要。 Tidak sama misalnya dengan pembuka surat-surat Paulus. 跟保罗所写的书信的开头是比较不一样的。 Namun demikian sama dengan pembuka surat pada zaman itu. 但是跟当时的时代的开头的这个信件的开头都差不多一样的。 Menunjukkan siapa penulis surat, siapa penerima surat. 因为一开头就很清楚谁是写信的人，谁是受信者， Lalu memberikan salam. 然后就是问安。 Mari kita akan mempelajari pasal pertama, ayat pertama. 我们来一起来思想第1章第1节。 Kata demi kata sesuai dengan urutan bahasa Yunani. 那么每一句就是跟这个希腊文，这个是跟着希腊文来写下的。 Pada awalnya saudaraku dituliskan Yakobus. 开始呢是写雅各，
Di dalam perjanjian baru ada 5 orang yang namanya Yakobus. 那么在新约里面有5个人的名字叫做雅各， Itu sebabnya perlu sedikit penyelidikan untuk memastikan Yakobus yang dimaksudkan itu siapa. 所以我们需要研究一下，到底这里所写的雅各是哪一个雅 Hari 各呢？ ini kita ambil cara yang singkat. Kita mengatakan, ambil kesimpulan bahwa dia adalah saudara Tuhan Yesus. 那么今天我们用简单的，其实想这个雅各应该是耶稣的兄弟。 Yakobus ini adalah seorang yang sangat dihormati pada masa awal gereja. 那么在教会初期的教会非常尊重这个雅各。 Nanti saudara kalau sudah ada waktu, misalnya bacalah Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 17. 如果你有时间，你可以念《使徒行传》第12章第17节， Pasal 15 ayat 13. 15章《使徒行传》15章第13节， Atau pasal 21 ayat yang ke-18. 或者是第21章第18节。 Dari ayat-ayat ini Anda bisa menemukan dia adalah seorang pemimpin gereja yang sangat disegani. 那么从这几节经文，我们看见他是在教会里面非常受尊敬的一个人。 Bahkan boleh dikatakan dia dihormati lebih tinggi, lebih banyak dari misalnya Petrus. 他如果我们看的时候，就看见他比起彼得，他是更被尊重的。 Sejak awal pasal yang pertama Kisah Para Rasul, 从《使徒行传》第1章开始， dia sudah terlibat di dalam doa menanti kedatangan Roh Kudus. 他已经参与在等候耶稣的到来的这个祷告， Sebagai seorang yang sangat dihormati. 一个是在非常被尊重的一个 Nah, 人。 saudaraku sekalian,弟兄姐妹。 saya akan membaca lagi sebuah ayat yang di Galatia pasal yang kedua. 我还要再念一节经文，就是在加拉太书第2章。 Anda bisa menemukan ada kata, ada istilah yang menunjukkan betapa dia dihormati. 那么我们从这经文可以看见，他是何等的被尊重。 Surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. 加拉太书第2章第9节。 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. 加拉太书第2章第9节，又知道说赐给我的恩典，耶稣为教会注释的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人哪里去，他们往受割礼的人哪里去。 Saudara perhatikan ada pemakaian istilah soko guru. 我们注意在这里有写着教会的注释， Ada 3 orang saudara. 有3个人。 Dan yang pertama yang disebut itu adalah Yakobus, ya kan sebelum Kefas, bahkan sebelum juga Yohanes. 那么雅各是头一个被提的名字，是比基法跟约翰更前面提到的 Dari 名字。 kata-kata ini kita bisa mengambil kesimpulan dia sangat dihormati. 从这几句里面，我们看见雅各是非常被尊重的， Dia adalah saudara dari Tuhan Yesus. 他是主耶稣的兄弟。 Walaupun sangat dihormati, 虽然他非常被尊重， dari suratnya kita bisa menemukan Yakobus itu tidak pernah menyombongkan atau menggembar-gemborkan hal ini. 我们可以发现雅各从来没有高抬自己，不骄傲。 Dia tidak pernah menyinggung bahwa dia itu adalah saudara Tuhan Yesus. 他从不提起他就是耶稣的兄弟 Dia，tidak merasa dia itu sangat berkuasa atau sangat mempunyai kekuasaan. 他也没有一直炫耀他是一个蛮有权柄的人。 Sebaliknya di dalam suratnya Anda bisa menemukan betapa dia menghormati dan betapa dia mengenal ajaran Tuhan Yesus. 那么从他所写的经文，我们书里面我们看见他是怎么样的尊重神的话、神的教导、神 Ada 的道。 kutipan yang jelas dari ajaran Tuhan Yesus. 他记录了耶稣所教导的， Ada kata-kata yang diambil dari ajaran Tuhan Yesus. 他也有写下一些耶稣所教导的这些道。 Kalau Anda membaca Injil Matius, lalu membaca lagi surat Yakobus, 如果我们念马太福音，再念雅各书， Anda pasti menemukan betapa Yakobus itu pikirannya dan pola kehidupannya dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. 我们就会发现雅各的思想，他的生活
这是非常的受耶稣教导的影响。 Jelas Yakobus itu adalah seorang pemimpin yang disegani. 很清楚的，雅各是一个非常被受尊重的一个领袖， Boleh dikatakan dia adalah seorang yang agung. 可以说他是一个伟大的人。 Tapi perhatikan orang yang agung itu jarang mengatakan terus bahwa dia agung. 我们要知道，这个伟人他没有一直宣称他是一个伟大的人物。 Benar dia adalah seorang yang dihormati. 是的，他是一个被尊重的人。 Tapi tidak pernah saudaraku sekali dalam katanya, di dalam ajarannya, lalu dia terus menonjolkan hal ini bahwa dia adalah orang yang hebat. 但是在他所写下的书信，在他所讲的话，他生活里面没有一直在提倡说他是一个被人尊重的人。 Banyak hal kita boleh bicara mengenai Yakobus. 有很多方面我们可以提到有关雅各这 Dia 个人。 bahkan dihormati oleh orang Yahudi non-Kristen. 雅各也非常的被这个非基督徒的犹太人所尊重。 Bahkan dia dihormati sebagai seorang yang saleh. 不但如此，他们尊重他是一个虔诚的人。 Bahkan ada yang mengambil kesimpulan Yerusalem itu jatuh dihancurkan karena mereka sudah membunuh seorang yang saleh. 当如此，他们说这个耶路撒冷被摧毁，乃是因为他们已经杀死了一个虔诚的人，就是雅各。 Kita boleh bicara banyak mengenai Yakobus. 我们可以谈到许多有关雅各的 Tapi 事， hari ini kita mau maju satu langkah. 但是今天我们再进一步来看， Kita mau lihat bagaimana dia menyebut dirinya. 我们看他怎么样称呼自己呢？ Di dalam surat Yakobus pasal pertama ayat pertama dia menyebut dirinya adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. 那么在雅各书第1章第1节，他称自己是耶稣基督的仆人，或者是奴仆。 Kita boleh menerjemahkan hamba itu menjadi budak. 我们可以这样翻译，仆人就变成是奴仆。 Hamba itu mungkin katanya istilahnya masih lebih lunak lah. 因为如果讲仆人，还是比较斯文一点。 Tapi sekarang di sini disebutkan dia adalah budak. 但是这里他说他只是自己是一个奴仆， Kita menerjemahkannya menjadi budak. 我们翻译成他说自己是一个奴仆。 Itu sesungguhnya Yakobus mengambil status masyarakat yang paling rendah pada zaman 这 itu. 就给我们看见雅各其自己在当时社会里面最低的地位。 Pada zaman itu budak tidak dianggap sebagai manusia. 因为当时的社会呢，奴仆是不被尊重的，也不当作是一个人。 Budak itu dianggap barang. 那么奴仆被认为是好像一个东西， Budak 物 itu 体， boleh diperlakukan sewenang-wenang. 他们可以随意的去对付这些奴仆。 Perhatikan, dia menyebut dirinya sebagai budak Allah. 他称自己是神的奴仆。 Saudara, sebagai orang Yahudi yang saleh, ini masih lebih mudah diterima. 如果说他是一个虔诚的犹太人，这个还容易接受。 Tetapi sekarang dia menyebut dirinya adalah budak Tuhan Yesus Kristus. 但是现在他称自己是耶稣基督的奴仆， Dia tidak berani menyebut saya saudara Tuhan Yesus 他不敢 Kristus. 称自己是耶稣基督的兄弟。 Karena sejak awal dia pasti mendengar dari ibunya. 当然，他从开始就从母亲那里听到， Dia sejak awal juga sendiri mengamati bagaimana Tuhan Yesus itu berlaku. 他也从小就很注意到耶稣怎么样的生活。 Dia kenal siapakah Tuhan Yesus. 他认识耶稣是谁， Dia menerima Tuhan Yesus itu adalah Kristus yang diutus oleh Allah. 他也认识耶稣是神所差 Dia 派来的基督， terima Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. 他也接受耶稣是救赎主。 Itu sebabnya dia menyebut dirinya adalah budak Tuhan Yesus Kristus. 所以他称自己是耶稣基督的奴仆。 Perhatikan dia pakai 3 istilah. 我们注意看，他用3种的这个词句， Pakai 3 macam kata itu dia memberikan hormat yang tertinggi kepada Tuhan Yesus. 他用这3个词句表明他对神耶稣基督的尊 Dia 崇。 mengenal Yesus
itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Kristus. 他认识耶稣是主，耶稣是基督。 Dia mengenal Kristus, dia mengenal Tuhan, dia mengenal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus. 他认识耶稣是主，耶稣是基督。他认识耶稣是基督，耶稣。 Dia mengenal Tuhan, Yesus Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu hanyalah seorang budak. 他认识耶稣是主人，他只不过是一个奴仆。 Itu berarti saudaraku sekalian, Yakobus itu kenal siapa tuannya. 所以这说明了这个雅各很清楚知道谁是他的主人。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹。 apakah kita kenal siapakah Tuhan kita? 我们是否认识谁是我们的主呢？ Atau dengan kata lain, siapa yang mengatur kehidupan kita? 谁来管制安排我们的人生呢？ Sebetulnya kita mendengar kepada siapa? 我们是听从谁？ Sabda siapakah yang menentukan kehidupan kita? 是谁来指引我们的人生呢？ Seorang harus mengenal dia berdiri di mana. 一个人应该要很清楚认识他站在哪一 Dia 边， harus tahu dia milik siapa. 应该知道他是属于谁 Dia 的。 harus tahu siapa yang mengatur langkah kehidupan 他 dia. 应该要知道谁掌管他的人生道路。 Mengapa saudaraku? 为什么呢？ Karena kehidupan seorang itu bukanlah tanpa arti, tanpa tujuan dan tanpa tugas. 因为一个人生不是没有方向、没有目的、也没有目标的。 Banyak orang suka mengejar kenikmatan di dalam kehidupan. 许多人在追求这个生活的享受。 Tapi kalau sungguh satu hari Anda itu begitu kaya dan bisa menikmati semuanya, 但是若是有一天你真的非常的富有，能够享受一切， saya berani jamin kepada Anda, lama kelamaan Anda itu pasti juga akan bosan kan? 我可以保证你久而久之会感觉到厌烦。 Anda punya rumah? 你有房子吗？ Bagaimana kalau beli satu pulau saja? 怎么样？如果你去买一个岛屿， Anda punya mobil? 你有汽车， Bagaimana kalau punya pesawat? 如果你有飞机，怎么样？ Mereka yang menjadi CEO di perusahaan besar, 一个在一个大公司企业里面的总裁， kalau dia pergi rapat, 如果他去开会， dia itu tidak pakai mobil 他 perginya, 不坐车子， pakai pesawat, 但是用飞机， pesawat pribadi. 他私人的飞机。 Bukan sebuah, ada kalanya bisa membawa 2 pesawat pribadi, saudara. 不但如此，可能他在出发的时候可以用2架的飞机。 Kalau Anda sudah punya pulau, 如果你有了一个岛屿， kalau Anda sudah mempunyai 2, 3, 4 pesawat, 如果你已经有3、4架的飞机， saya berani jamin kepada Anda, lama kelamaan Anda itu pun bosan. 我可以保证，久而久之你也会感觉到厌烦的。 Segala yang dirasakan nikmat, lama kelamaannya jadi bosan di dalam 以前 hidup 你 kita. 认为是一个享受的话，久而久之你就会感觉到很厌烦了。 Yang membuat kehidupan ini menjadi berarti dan kita bisa merasa bergairah karena kehidupan ini ada sasarannya. 一个人生你常会感觉到有一个目标，有一个目的，因为我们的人生有意义，也有一个方向。 Seorang budak Tuhan Yesus tidak akan merasa bosan akan kehidupannya. 一个耶稣基督的奴仆，他不会认为他的人生是一个厌烦的人 Sebab dia 生， diatur, dituntun, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. 因为耶稣基督来指引他的人生方向。 Ada tugas, 有 ada 这个任务， sasaran 有 di 一个 dalam kehidupan dia. 在他人生里面有一个目标， Dan 有 dia 一个方 sedang 向。 berjuang untuk menyenangkan hati Allah dan hati Tuhan 他一直 Yesus. 在努力要讨神主耶稣基督的喜悦。 Yakobus pasal pertama, ayat pertama, lalu menuliskan siapa pembaca surat ini. 那么在雅各书第1章第1节接下去就说，只是说这个书信是写给谁，谁是读者？ Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. 这封信是写给分散在各地的这个12个支派。 Dari kata-kata yang sering dipakai oleh orang Yahudi, 那么从犹太人一般所用的词句里面， ditambah lagi isi surat Yakobus, 再看这个雅各书的内容， khususnya pasal yang kedua bagian awal, 特别是在第2章开头， kita boleh memastikan penerima surat adalah orang Yahudi. 我们可以确实的证实这个书信是写给犹太人的， Tetapi bukan orang Yahudi secara umum, 不是一般的犹太人， tetapi orang Yahudi yang sudah menjadi murid, menjadi anak Allah.
乃是一般成为耶稣基督的门徒的人， Mereka adalah orang Kristen. 他们是基督徒。 Itu sebabnya istilah-istilah orang Yahudi di sini harus dipahami dari sudut orang Kristen. 所以在这里所用的这些词句，一定要是这个基督徒所明白的字眼。 Bagi orang Yahudi, 对犹太人来说， yang di perantauan itu berarti mereka yang tinggal di luar Palestina. 那么在离居中的，就是说证明他们是住在巴勒斯坦以外。 Tapi di sini mungkin tidak hanya kepada yang di luar Palestina. 当然，这里不是单单只住在巴勒斯坦之外的这些。 Tapi sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita ini adalah orang yang sedang berjalan menuju ke surga. 成为基督徒，我们弟兄姐妹只是走向这个天堂的道路。 Dunia bagi kita adalah tempat kita merantau. 那么世界是我们只不过在世界上是一个里壳。 Pada abad pertama, 头一个世纪， kenapa orang Yahudi merantau? 为什么他们在这个漂泊呢？ Ada yang karena ditawan, 可能他们是被掳的， ada yang karena berdagang, 可能他们做生意， ada yang mau mencari kehidupan yang lebih baik. 可能到外面去谋生。 Salah satu tempat kumpulan banyak orang Yahudi itu di Alexander. 那么有其中一个地方是这些犹太人集中的，就是在亚历山大， Di kota di Mesir itu kumpul banyak orang 在 Yahudi. 这个在埃及地方，那是这些犹太人聚集的地方。 Tapi bagi orang Kristen bukan masalah, itu bukan masalah yang paling utama. 但是对这个基督徒，这不是一个很大的因素。 Konsep mereka yang lebih dasar adalah kita ini sebagai seorang perantau di dalam dunia ini. 那么他们的观念，他们所知道说，我们基督徒在世上只不过是一个客里， Di Palestina, di luar Palestina kita merantau. 在巴勒斯坦也好，在巴勒斯坦之外也好，我们都是一个里壳。 Kita tinggal di dalam dunia yang bermusuhan, dunia yang mau menghancurkan kita. 我们住在一个要毁灭我们的世界， Kita tinggal di dalam sebuah masyarakat yang tidak bersahabat. 我们住在一个没有和谐的这个一个社会当 Itu 中。 sebabnya saudaraku sekalian, orang yang berkawan dengan dunia yang jahat itu sesungguhnya bermusuhan dengan Allah. 所以那些以世界为友的，就是以神为敌。 Itu sebabnya di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 4 Yakobus memberikan ajaran itu dengan jelas. 所以在雅各书第4章第4节，雅各给我们一个很清楚的教训。 Di dalam surat Yakobus tidak menggambarkan penganiayaan yang sistematis. 在雅各书里面没有很清楚记载有关逼迫的这个情形， Ada tekanan 有压力， tetapi bukan yang sistematis. 但是不是有系统的。 Tetapi yang lebih digambarkan 但是更描绘的是 adalah 什么 kita 呢？ tinggal di dalam dunia yang berhadapan dengan sebuah dunia yang tidak bersahabat. 但是我们是住在一个没有友谊、没有和谐的一个社会里面。 Saudaraku 亲爱的 sekalian, 弟兄姐妹， di dalam benak Yakobus pasti dia masih ingat apa yang terjadi di Yerusalem. 在雅各的心里面一定还记得发生在耶路撒冷的事 Di dalam 件。 ingatannya dia masih sadar, saudaraku sekalian, bagaimana orang Kristen itu dikejar, salah satunya misalnya oleh Paulus. 那么他一定在他记忆里面还深深的记得，在耶路撒冷基督徒被逼迫，其中一个是谁呢？就是保罗。 Dia sadar sekali bahwa di dalam dunia ini dia tidak dapat menemukan apa yang sejati, apa yang baik, yang menyenangkan 在世 Tuhan. 界上，他没有找到一个什么是讨神喜悦的，什么是永恒的事。 Tapi perkataan-perkataan ini bukanlah pesimistis. 但是这些话不是说他悲观， Perkataan-perkataan ini justru membangkit minat kita menuju ke rumah yang kekal. 但是这一切呢，激励我们更向往那永恒的家。 Kita mempunyai konsep nilai yang lain. 我们有一个不同的这个价值观。 Kita tahu rumah kita bukan di sini. 我们知道我们的家不是在地上。 Kita dari sudut lain melihat segala kesulitan dan kesusahan yang terjadi di dalam dunia ini. 从另一个角度看见，在世界所面对的各样的患难， Nah, di dalam suasana beginilah, 在这样的情况之下， lalu Yakobus menyampaikan salamnya. 那么雅各就宣告他的问安。
Saudara, tadi saya sudah mengatakan saya menjelaskan kata-kata ini berdasarkan urutan dalam bahasa Yunani. 刚才我已经说了，我解释这些是按照希腊文的这个每个字句的解释。 Itu sebabnya memberi salam adalah kata yang terakhir 所以请安是最后一个字， sebelum masuk ke ayat yang kedua. 在还没有进入第二节之前。 Memberi salam itu kata kerja. 那么请安是一个动词， Kata kerja ini boleh diterjemahkan bersukacita. 那么这个动词可以解释成欢乐， Nah, itu sebuah salam 这是一个请安， yang di dalam pergaulan sehari-hari 在我们每一天的来往中， maknanya kira-kira mempunyai arti begini. 那么它的所含有的含义大概是这样： Senang bertemu dengan Anda. 非常高兴可以再与你见面， Memberi salam, 这是我问安， memberikan salam. 我向你请安。 Memberi salam dalam kehidupan sehari-hari. 在我每天生活里面，我们 Aku 请安， merasa senang bertemu dengan 我 Anda. 非常高兴可以与你见面。 Bahasa Latin 拉丁文呢， ada cara memberi salamnya. 也有他自己的方法来请安。 Orang Yahudi yang memakai bahasa Arab misalnya ada cara salamnya. 那么这些犹太人用这个亚拉伯文的人，他们有他们的亚兰文的人，他们有他们的请安的这个方 Tapi 式。 di sini saudara 但是在这 bahasa 里， Yunani 这是用希腊文， yang pada dasarnya kata ini boleh diterjemahkan menjadi bersukacita. 那么这个字呢，可以翻译成欢喜快乐。 Kenapa saya menegaskan hal 为什 ini? 么我强调这一点呢？ Karena ayat yang kedua 因为第二节， itu dimulai dengan kata benda nomina, 但是开始用一个名词， yaitu sukacita. 那就是喜乐。 Nah, di dalam terjemahan kita ada kalanya sulit menemukan itu. 在翻译里面，我们有时候很难遇见这个词。 Mari saya membacakan dulu terjemahan baru. 我现在用这印尼文的新译本先念这个经文， Yakobus pasal yang pertama, 雅各书第1章 ayat yang kedua. 第2节。 Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 那么和合本的翻译，我的弟兄们，你们若落在百般的试炼中，都要以为大喜乐。 Saudara perhatikan tidak, terjemahannya adalah kebahagiaan, Betul. sedangkan terjemahan bahasa Tionghoa sukacita. 那么你注意看，印尼文的翻译是个bahagiaan，中文是翻译大喜乐。 Bahagia itu bahasa Zhongwen adalah singfu. Tapi kalau terjemahan bahasa Tionghoa itu adalah sukacita. bahagia 在翻译是幸福，但是在中文的翻译本和合本是翻译成大喜乐。 Anda perhatikan terjemahan bahasa Tionghoa ada besar, 你注意看，在中文的译本有写大， tetapi tidak muncul di dalam terjemahan bahasa Indonesia. 但是在印尼文的译本里面没有出现这个字。 Anda perhatikan lagi terjemahan TB itu yang mulai saudara-saudaraku ya ikut pola bahasa Indonesia. 那么在印尼文翻译开始是saudara-saudara，那么中文也是一样写的我的弟兄们， Itu ikut pola yang bahasa Tionghoa. 那是跟着这个中文的译本。 Nah, sekarang saya mau terjemahkan untuk Anda lebih kaku, lebih harfiah. 那么现在跟用这个字句的这个来翻译给各位。 Saya akan lebih ketat mengikuti urutan katanya. 我更严肃的跟着它的这个词句的这个前后的次序。 Yang Indonesia PBIK Indonesia, yang Tionghoa PBIK Tionghoa. 那么这是在西音译本和西汉译本， Saya bacakan untuk Anda. 我读给各位。 Anggaplah sebagai sukacita terbesar, hai saudara-saudaraku, apabila kalian mengalami berbagai-bagai ujian. 你们应认为最大限度的喜乐，我的弟兄们啊，当你们经历各种试炼， Perhatikan sukacita. 你注意看这个喜乐。 Kenapa saya mengatakan perhatikan? 为什么我让你要注意看呢？ Sebab nomina sukacita itu kalau dibacakan
atau akar katanya itu berkaitan dengan memberi salam. 因为这个的喜乐这个名词呢，它跟这个问安有连关的。 Ayat 1 memberi salam. 那第一节讲到说问安平安， Itu kata kerja. 那是动词。 Kata kerja ini juga boleh diterjemahkan memberi salam atau bersukacita. 那么这个词可以解释成是平安，它只是喜乐。 Lalu ayat yang kedua 然后第二节 dimulai dengan sukacita terbesar. 他开始说为最大限度的喜乐， Bukan saja sukacita, 不是单单喜乐， sukacita terbesar. 最大限度的喜 Anggaplah 乐。 sebagai sukacita terbesar. 你要看作这个是最大限度的喜乐。 Hai saudara-saudaraku, 弟兄姐妹们、弟兄们， apabila kalian mengalami berbagai-bagai ujian. 当你们落在百般的试炼中， Saya tadi sudah mengatakan pembuka dari surat Yakobus itu singkat, cuma 1 ayat. 我刚才已经说，这个雅各书一开头就是非常的简单的词句， Tapi surat ini ditulis dengan rapi, 但是这一封书信呢写得非常的整齐， dengan akar kata sukacita. 让字根 Lalu 喜乐 ayat yang pertama sekarang mulai masuk ke batang tubuh, cenwen, batang tubuhnya. 那么这个从第一节继续进入到正文里面， Yaitu anggaplah sebagai sukacita berbesar walaupun mengalami berbagai-bagai, bukan satu, berbagai-bagai ujian. 所以你们要看为最大限度的喜乐，虽然是在这个百般试炼里面。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐 di 妹， dalam hidup kita ada ujian enggak? 在我们的人生道路里面有没有经过试炼呢？ Saya mau mengucapkan selamat kalau ada ujian. 我向你恭贺，如果你面对这个试炼， Itu berarti Anda mulai mau naik pangkat. 也就是说你开始要升级了， Tingkat Anda akan naik. 那么你就开始升级。 Kalau saudara dulu adalah SD 3, sekarang mau SD 4. 你过去是小学3年级，现在你要升到小学4年级， Bagaimana SD 3 bisa jadi SD 4? 怎么可能从3年级小学念到小 Karena ada 学4 ujian. 年级？因为你面对考试， Anda sudah dewasa. 你成熟 Anda 了， sudah lebih sanggup. 你更能承担了。 Anda sudah harus lebih dewasa, lebih tangguh untuk mengatasi banyak kesulitan di dalam diri Anda dan juga bantu orang lain mengatasi 因为你 kesulitannya. 成长了，你更坚强了，你可以承担这一切，也可以去帮助其他的人。 Ujian itu berarti apa? 试炼的意思是什么呢？ Ujian itu berarti kita makin dewasa, 那就说明我们更成熟， kita makin mengenal kehendak Tuhan, 我们更明白神的旨 kita 意， makin mengenal bahwa Allah ada rencana yang indah di dalam hidup 我 saya. 们更清楚明白了神在我们人生道路里面有他的计划和旨意。 Ada tugas, bahkan ada tugas yang sulit. 不但如此，有一个很严重的很重的一个任务。 Tetapi Tuhan menolong kita sekarang diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak, untuk menjadi lebih 但是 dewasa. 神帮助我们，让我们学习的更多，也更成熟。 Saudaraku sekalian, 亲爱的 saya 弟兄姐妹， ingin menarik sedikit kesimpulan. 我要来一个总结。 Dari surat Yakobus pasal pertama, ayat pertama kita belajar Yakobus adalah seorang yang rendah hati. 从雅各书第1章第1节，我们认识这个雅各是一个很谦卑的人。 Saya hitung, 我数算一下， Rafia hitung, 我数一数， kata saudara yang dipakai untuk menyapa, 那么用这个弟兄用来问安的这个词句， kata saudara itu dipakai sebanyak 15 kali. 那么这个字眼呢用了大概15次。 Siapa Yakobus? 雅各是谁呢？ Pemimpin, 他是一个领袖， disegani, 是被尊重的， sang saleh, 他是一个虔诚的 bahkan 人， dihormati oleh orang Yahudi yang di luar gereja. 是在教会之外的这些犹太人都很尊重的人。 Tapi dia menyapa sesamanya dengan rendah hati, saudara, saudara, saudara. 但是他称呼他的弟兄姐妹，叫他们是兄弟。 Yakobus tahu 雅各知道，
masalah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nafsu kita. 雅各知道问题最严重的问题在我们人生里面，就是我们里面的遗忘。 Orang yang belum dewasa nggak bisa mengatasi nafsu di dalamnya. 一个没有成熟的人，他不能控制他里面的遗 Di 忘， dalam dirinya itu nafsu bertengkar terus. 在他里面有一个就是喜欢跟人争执， Karena ada pertengkaran di dalam, nanti keluar bertengkar sama orang lain. 因为他里面有个争执欲，所以他一出去外面就跟人争吵。 Itu sebabnya 所以呢， ayat yang kedua dia menulis dengan jelas, Nama di Alkitab anggaplah so- sebagai sukacita terbesar, hai saudara-saudaraku, apabila kalian mengalami berbagai-bagai 所 ujian. 以在第2节，雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。” Orang yang dewasa baru bisa mengasihi. 一个成熟的人，他才会有爱； Orang yang dewasa baru bisa memaafkan orang lain. 一个成熟的人，他才能够宽容； Orang yang sudah dewasa baru bisa mengurus sendirinya dan membantu orang lain. 一个成熟的人才懂得怎么样来处理自己，去帮助别 Orang 人。 yang dewasa 一个成熟的人 adalah orang yang bisa kerjasama dengan orang 是 lain. 能与别人同工的人， Orang yang dewasa Ika itulah yang成熟的人 bisa dipakai oleh Tuhan. 是神所能使用的人。 Orang yang dewasa 一个成熟的人 akan menjadi pembawa damai di dalam keluarganya, di dalam masyarakat, dan juga di dalam gereja. 他可以成为一个和平的使者，不论是在家庭里面、在教会里面、在社会当中。 Itulah Yakobus. 这就是雅各， Itulah surat Yakobus. 这就是雅各书， Sepucuk surat 一封书信， yang ingin membawakan berita perdamaian di dalam dunia ini. 是要把和平的信息带到这个社会世界里面。 Mari kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Tuhan, terima kasih memberi kami kesempatan belajar sedikit dari Yakobus. 亲爱的主，我们感谢你给我们一点机会，我们来学习有关雅各这个人物。 Kami membaca seorang tokoh yang rendah hati, seorang hamba Tuhan yang menjalankan tugasnya. 我们认识一个人，他怎么样谦卑，雅各怎么样来遵守神自己的教导。 Kami mohon berita Yakobus boleh terukir di dalam hati kami. 我们盼望但愿这个雅各所写的信息可以铭刻在我们心中。 Jadikan kami Tuhan pengikut Yesus yang setia. 求你帮助我们成为一个跟从耶稣基督的教中的一个忠实 Jadikan 的 kami, 人。 jadikan kami seorang pembawa berita perdamaian di dalam dunia ini. 帮助我们成为一个带着和平信息的人，来在这个世界上。 Dengarlah doa kami Tuhan. 神啊，求你听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你。 Demi Yesus Kristus kami 我们 berdoa. 祷告，奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan hidup kita, yang boleh menjadi terang bagi jalan kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat sekalian diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan persembahan boleh diberikan melalui transfer ke rekening yang tertulis di atas, atau bisa dikumpulkan dan boleh diserahkan ke gereja. Mari kita memuji Tuhan, ku percaya padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia.
Mari saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada saat ini Tuhan sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami berterima kasih kami boleh diberi kesempatan, boleh memberikan persembahan, yaitu persembahan kami yang terutama. Ya Tuhan, pada saat ini kiranya Tuhan boleh menguduskan semua persembahan hidup kami. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati seluruh keluarga kami, memberkati anak-anak, famili, bagi keluarga-keluarga kami yang masih belum percaya Tuhan, kiranya Tuhan boleh membawa mereka percaya kepada Tuhan. Keluarga kami yang jauh daripada Engkau, Tuhan membawa mereka datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan kembali. Pakailah kami menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil-Mu, menerangi mereka melalui perilaku kehidupan kami yang serupa seperti Engkau. Kiranya Tuhan memampukan kami. Kami berdoa ya Tuhan kepada anak-anak-Mu yang melayani Tuhan di tempat ini, di gereja kami. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkatilah setiap majelis, aktivis, pengurus, supaya Tuhan boleh memberikan kekompakan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan hidup yang kudus, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat ini masih menghadapi pergumulan demi pergumulan yang berat. Berkatilah pemerintah, Presiden Pak Jokowi, dan seluruh orang-orang yang mendukung yang ada di bawahnya. Berkati pemerintah supaya diberikan hikmat bijaksana dalam mengatasi masalah COVID Omikron. Kami berdoa Tuhan supaya vaksin boleh dibagikan secara merata. Tuhan berkati pergumulan bangsa ini dalam mengatasi masalah perpecahan, adanya persoalan-persoalan radikalisme, pemberontakan di Papua. Tuhan tolong campur tangan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden, pemerintah, TNI, dan aparat yang ada, dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan sehingga membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami berdoa supaya bangsa ini ya Tuhan, Tuhan mengirimkan lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan, pengabar-pengabar Injil, supaya banyak jiwa-jiwa boleh mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar kasih Kristus, sehingga banyak orang mendengar kabar baik dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan yang mengalami lemah tubuh. Tuhan kiranya boleh menyembuhkan satu persatu. Engkau menolong, menguatkan imannya, Engkau memberikan berkat kecukupan keuangan, Engkau memberikan penghiburan, dan Engkau memakai keluarganya untuk boleh menjadi berkat buat mereka. Berkati orang-orang yang menjaga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul dalam perekonomian. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bergumul di dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam relasi. Tuhan menolong supaya anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang. Mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kami sekali lagi berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat ini, boleh menjadi jemaat yang terus bertumbuh, jemaat yang terus belajar firman-Mu, jemaat yang terus mau dimuridkan dan mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan atas kita sekalian. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian, supaya hidupmu memuliakan Tuhan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan saudara-saudara menemukan sukacita di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.